Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan terhadap murid. Seterusnya, kami akan kaitkan dengan sosio-budaya yang ada di sekolah kami. Kumpulan kami terdiri daripada Ahmad Syakir Tarkis bin Syukri, Ahmad Wajdi Wajihuddin bin Sulaiman dan juga Muhammad Fakhruddin bin Zikir. Untuk pertama-tamanya, kita pergi kepada pengenalan sosio-budaya di Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, sosio-budaya di Malaysia bermaksud satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Budaya di sekolah mencerminkan budaya masyarakat di sekelilingnya dan begitulah sebaliknya. Masyarakat Malaysia berbilang kaum, agama, adat resam dan latar belakang perlu disatukan untuk membentuk satu integrasi nasional seperti gagasan Satu Malaysia yang berhasrat memupuk paduan antara kaum supaya setiap kaum dapat hidup bersama dan hormat menghormati antara satu sama lain. Guru juga sebagai ejen sosialis di sekolah yang dapat menyatupadukan antara kaum-kaum. Seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi yang ketiga, integrasi nasional membawa maksud satu proses yang menyatupadukan kaum dalam masyarakat majmuk melalui pengenalan atau pengujudan satu identiti yang sama, iaitu bangsa Malaysia. Antara aspek kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia terbahagi kepada 5 perkara. Yang pertama, iaitu bangsa. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, struktur sosial. Yang keempat, kepercayaan. Manakala yang kelima, adat resam. Untuk yang pertama sekali adalah aspek bangsa. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, boleh didefinisikan bangsa tersebut merupakan jenis manusia daripada satu asal keturunan. Kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Ditakdirkan juga sebagai kaum. Contohnya, di Malaysia terdapat 3 ataupun 4 kaum yang terbesar. Antaranya adalah kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan juga Bumi Putera. Jika saya lihat di sekolah saya, terdapat ramai kaum ataupun bangsa. Antaranya adalah kaum Melayu, kaum Cina yang beragama Islam, kaum India yang beragama Islam, bangsa Suluk, bangsa Filipino dan juga bangsa Indonesia. Integrasi sosial pula boleh ditakdirkan sebagai proses menyatupadukan pelbagai kelompok melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Terdapat 3 bahagian di dalam integrasi sosial, iaitu akulturasi. Apakah itu akulturasi? Akulturasi merupakan penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang berbeza. Asimilisasi pula merupakan pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Manakala amalgamasi merupakan percampuran budaya pelbagai kaum untuk membentuk budaya dan ras baru. Seperti contoh, perkahwinan berlainan bangsa ataupun adat akan menghasilkan kepelbagaian budaya di dalam satu keluarga. Aspek bahasa. Aspek bahasa didefinisikan sebagai satu sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Ini berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Alat perwujudan budaya untuk manusia saling berkomunikasi. Oleh yang demikian, dengan bahasa juga kita dapat memahami apa yang dituturkan oleh kaum yang lain. Antara bahasa-bahasa yang biasa disebutkan di Malaysia adalah bahasa Melayu, bahasa Cina,
bahasa Tamil, bahasa Sabah dan juga Sarawak. Di sekolah saya juga turut mempunyai kelainan dari segi bahasa, di mana terdapat murid yang berbangsa Suluk, Filipino dan juga Cina dan India. Seterusnya, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan kebangsaan. Ini berdasarkan daripada Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Bahasa pengantar utama di institusi pendidikan menurut Akta Pendidikan 1996. Seterusnya, kita pergi kepada aspek struktur sosial. Definisinya adalah terdiri daripada manusia yang hidup bersama dan berorganisasi atas dasar saling berhubung dari segi pelbagai aspek cara hidup. Jika kita lihat antara ciri-ciri aspek struktur sosial adalah seperti berkelompok, berkebudayaan, mengalami perubahan, berinteraksi, berkepimpinan dan juga stratifikasi sosial. Jika kita lihat, berkelompok merupakan hidup bersama, saling mengenali dan bergantungan. Manakala berkebudayaan adalah tiada masyarakat, maka tiadalah budaya. Budaya diwarisi dari generasi ke generasi dengan proses penyesuaian. Mengalami perubahan adalah suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal daripada masyarakat itu sendiri. Berinteraksi merupakan berhubung dan bekerjasama, seterusnya mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan ataupun tidak. Jika kita lihat, kepimpinan pula merupakan pemimpin terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Kepimpinan dalam masyarakat Melayu awal bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan raja bangsawan. Seterusnya, jika kita lihat kepada stratifikasi sosial adalah meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya, merujuk kepada susun lapis dalam masyarakat. Aspek kepercayaan merupakan pada umumnya bermaksud akuan akan kebenaran sesuatu perkara. Ia merupakan suatu keyakinan terhadap Tuhan, roh, perkara ghaib atau suci yang menghasilkan suatu bentuk penyembahan. Sebagai contoh, kepercayaan agama yang ada di Malaysia seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Jika saya lihat di sekolah saya, terdapat satu sahaja agama disebabkan oleh sekolah saya merupakan sekolah agama, iaitu agama Islam. Konsep kepercayaan. Persoalan kepercayaan dalam suatu agama boleh dirujuk pada kitab anutan setiap agama. Sebagai contoh, agama Islam berpegang kepada kitab Al-Quran. Kristian pula berpegang pada kitab Injil ataupun Bible. Dan Yahudi berpegang kepada Alkitab. Yang terakhir sekali, aspek adat resam. Definisinya adalah adat merupakan kebiasaan. Resam pula adalah lembaga, peraturan, hukum, norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Melayu percaya terhadap adat-adat yang baik. Jika kita lihat kepada konsep adat resam, ringkasnya peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dalam sesebuah masyarakat. Adat resam juga merujuk kepada kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan cara budaya masyarakat tersebut. Sebagai contoh, apabila kita mengunjungi di rumah seseorang, di rumah orang Melayu, kita perlu melayan seseorang itu dengan penuh baik kerana itu telah diajarkan sejak dahulu lagi di dalam adat orang Melayu. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada pelbagaian sosial budaya dalam pendidikan di Malaysia. Ia terbahagi kepada 5. Yang pertama, guru. Yang kedua, murid. Yang ketiga, kurikulum. Dan keempat, sekolah. Manakala persekitaran. Murid-murid perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai budaya, terutama di sekolah. Ada kaum Cina,
India, Kadazan, Iban. Jadi murid perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran di sekolah, dengan pembelajaran di sekolah, dengan guru dan rakan-rakan murid yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada tajuk kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Kelompok budaya murid dapat dibahagikan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, pro budaya, iaitu murid mengikut peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Yang kedua, anti budaya, iaitu murid tidak mengikut ataupun murid tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah budaya sekolah dan juga budaya remaja. Baik, seterusnya kita masuk kepada aspek budaya mempengaruhi murid, iaitu ada 3 perkara. Yang pertama, cara berfikir murid. Yang kedua, cara bertindak murid. Dan yang ketiga adalah pengaruh pandangan, perasaan dan pembawaan. Okay, baik. Seterusnya kita tengok pula kepada aspek kepelbagaian sosial budaya di kalangan murid. Dia terbahagi kepada 6. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, kaum dan etnik. Yang ketiga, kelas sosial. Yang keempat, penempatan. Dan yang kelima, guru. Yang pertama kita tengok dari segi bahasa. Murid-murid yang tidak menguasai dialek ataupun bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu, akan menghadapi masalah dalam pembelajaran, akan kurang faham dan tercicir dalam pembelajaran. Murid-murid yang menguasai banyak bahasa akan cepat ataupun mudah dan tangkas dan mudah menguasai pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh setiap murid. Penggunaan dialek mengikut kaum perlulah dielakkan. Maknanya murid-murid perlu menguasai sekurang-kurangnya bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu, supaya boleh berhubungan dengan murid-murid ataupun kaum yang lain. Yang kedua, dari segi kaum dan etnik. Kaum dan etnik duduk dalam kelompok satu etnik menyebabkan proses menyesuaikan diri dengan kaum lain agar sukar. Kelompok keluarga etnik akan cepat pupuk perasaan, memupuk perasaan, saling menerima dan saling menghormati melalui pergaulan. Murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa perlu bersosial dalam kelompok mereka, terutamanya dalam melakukan aktiviti pembelajaran. Maksudnya di sini, di sekolah terutamanya, kita sebagai guru perlu menerapkan kepada murid supaya bergaul. Tak kiralah pelbagai bangsa di sekolah. Jadi, sebagai guru kita perlu menerapkan kepada murid supaya bergaul tidaklah satu kaum sahaja. Kaum Cina, kita semua boleh bergaul. Yang ketiga, dari segi kelas sosial. Kelas sosial rendah akan menyebabkan menghadapi masalah berkaitan kewangan, kemudahan belajar dan sebagainya. Kelas sosial sederhana atau tinggi dapat peluang mendapatkan pendidikan lebih meluas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan taraf sosial ekonomi rendah. Murid perlu bersosial, tidak kira kelas atasan, sama ada kelas atasan ataupun bawah. Maknanya kelas sosial ini terbahagi, kalau di sekolah terbahagi kepada beberapa bahagian. Contohnya B40, T20, M40. Jadi murid-murid yang bawah B40 ni kemungkinan akan pembelajarannya akan kurang berkesan. Kemudahan belajar bagi murid B40 ni akan terkurang daripada mereka-mereka yang pendapatan keluarga mereka tinggi. Jadi guru seharusnya menerapkan kepada murid supaya bersosial, sosial budaya tanpa mengira kelas-kelas sosial. Seterusnya, penempatan bandar dan pinggir bandar lebih kepada budaya murid dari aspek tumpuan kemampuan belanja, tingkah laku dan pandangan akan berbeza mengikut ibu bapa, jenis pekerjaan dan sebagainya. Luar bandar dan pendalaman lebih mengamalkan budaya yang sama, etnik sama dan pandangan yang sama, juga tingkah laku yang kurang mendatangkan masalah. Penempatan tempat tinggal. Kalau di luar bandar dan di bandar, di pinggir bandar. Jadi
sosial budaya di pinggir bandar dan di bandar tidak sama seperti sosial budaya di kampung ataupun luar bandar. Jadi sosial di luar bandar ini kekurangan. Maknanya masalah yang datang daripada murid-murid yang tinggal di luar bandar di kampung mungkin kurang berbanding dengan penempatan yang berada di luar bandar. Masalah yang berada di luar bandar kemungkinan berpengaruh sosial, jadi mungkin mereka boleh mendatangkan pelbagai masalah untuk di sekolah. Seterusnya dari aspek kepelbagaian sosial, guru perlu kepelbagaian sikap dan kaedah pengajaran. Murid perlu belajar bertoleransi dan menyesuaikan diri dengan sikap guru supaya dapat belajar dengan baik dan ekonomi. Maknanya dari aspek guru perlu menerapkan kepelbagaian cara mengajar kepada murid, terutamanya murid-murid yang berbeza bangsa, agama. Jadi guru perlu menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan pelbagai sosial budaya di dalam kelas. Baiklah, seterusnya kita akan melihat apa itu implikasi kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid. Baiklah, implikasi ini dapat dibahagikan kepada 5 perkara, iaitu yang pertama adalah budaya, yang kedua penggunaan bahasa, yang ketiga kepercayaan, yang keempat kemahiran komunikasi, dan yang kelima adalah tingkah laku guru. Baik, kita lihat kepada yang pertama, implikasi terhadap budaya. Ini kerana budaya mempengaruhi cara berfikir, bertindak dan juga mempengaruhi pandangan serta perasaan seseorang. Guru perlu menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah untuk memahami tingkah laku dan budaya murid. Yang kedua adalah implikasi kepada penggunaan bahasa. Yang pertama, penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid, dan juga guru perlu elakkan penggunaan dialek mengikut kaum. Murid harus diingatkan agar sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Murid juga harus diingatkan agar menghormati rakan lain yang tidak faham dengan penggunaan bahasa mereka. Implikasi yang ketiga adalah kepercayaan, iaitu proses sosialisasi antar etnik dibuat tanpa mengira anutan agama dan hendaklah dikembangkan agar proses pembentukan sendiri murid dapat dilaksanakan sepenuhnya. Contohnya, aktiviti murid yang dijalankan juga haruslah berupaya menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid-murid. Seterusnya kita masuk kepada implikasi yang keempat, iaitu kemahiran komunikasi. Apabila seorang guru menggunakan kemahiran berkomunikasi terhadap muridnya, maka suasana pembelajaran yang lebih dinamik dapat dihasilkan, iaitu murid mudah untuk memahami pengajarannya. Kemudian dengan cara ini, pembentukan akhlak dan penerapan kemahiran tertentu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga berkesan. Seterusnya kita lihat kepada implikasi yang kelima, iaitu tingkah laku guru. Murid dapat terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Contohnya, seorang guru mestilah membentuk program yang bertujuan membangunkan murid dengan peraturan dan arahan yang sangat jelas supaya mudah murid untuk faham. Baik, seterusnya kita lihat kepada peranan guru dalam menghadapi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid-murid. Baik, dalam peranan ini telah dibahagikan kepada 6 perkara, iaitu untuk slide ni ada kemahiran dan penggunaan bahasa, ada kaum etnik, ada kelas sosial dan juga ada penempatan. Baik, untuk kemahiran dan penggunaan bahasa, yang pertama adalah penguasaan satu bahasa ataupun penguasaan dua ataupun lebih daripada dua bahasa. Baik, iaitu di sini guru berperanan yang pertama untuk menggalakkan murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa standard, iaitu bahasa kebangsaan dengan bahasa Melayu lah.
Yang keduanya, penggunaan laras bahasa dan perbendaharaan kata yang tepat mestilah diamalkan. Dan juga yang ketiga, mestilah melaksanakan aktiviti yang dapat meningkatkan tahap penguasaan bahasa murid. Peranan yang kedua adalah untuk kaum etnik, iaitu satu kaum ataupun pelbagai kaum. Di sini peranan guru yang pertama adalah tidak mempertikaikan kepercayaan di antara murid-murid. Yang keduanya, proses sosial antara kaum tanpa mengira agama dan budaya hendaklah dikembangkan. Yang ketiga adalah melaksanakan aktiviti yang dapat menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid-murid. Seterusnya adalah peranan guru terhadap kelas sosial. Di sini kelas sosial dapat dibahagikan kepada sederhana, tinggi dan juga rendah. Peranan guru di sini adalah yang pertama, sentiasa memberikan layanan yang sama kepada murid berada tanpa mengira kelas sosial mereka. Yang kedua, guru hendaklah melaksanakan aktiviti yang dapat membuatkan murid dapat berinteraksi tanpa mengira kelas sosial. Baik, seterusnya peranan guru yang boleh diklasifikasikan untuk penempatan, iaitu luar bandar ataupun pendalaman ataupun bandar dan juga pinggir bandar. Di sini peranan guru adalah yang pertama, dapat melaksanakan aktiviti yang dapat membuatkan murid dapat berinteraksi tanpa mengira perbezaan mereka. Yang kedua, sentiasa memberikan layanan yang sama kepada murid berada tanpa mengira perbezaan mereka. Yang ketiga adalah guru mestilah melaksanakan aktiviti yang dapat menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid. Masih dalam peranan guru dalam menghadapi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Baiklah, peranan guru yang seterusnya adalah gaya berfikir dan gaya belajar dan juga gender. Di sini saya akan terangkan iaitu peranan guru untuk gaya berfikir dan juga gaya belajar. Baiklah, untuk gaya belajar dapat diklasifikasikan 3 perkara, iaitu auditory, iaitu mudah belajar melalui proses mendengar. Yang kedua, visual, iaitu murid cepat belajar melalui proses melihat. Dan yang ketiga adalah kinesthetic, iaitu murid belajar melalui proses hands-on. Seterusnya, gaya berfikir dapat diklasifikasikan 4 perkara, iaitu yang pertama, bergantung latar, iaitu murid perlu bantuan latar persekitaran untuk memahami murid. Seterusnya, bebas latar, murid tidak perlu bantuan latar persekitaran untuk memahami murid. Yang ketiganya, impulsif, iaitu murid bertindak tanpa berfikir panjang dan cepat bertindak. Yang keempat, reflektif, iaitu murid bertindak selepas berfikir secara mendalam, teliti dan lambat memberi tindak balas. Di sini peranan seorang guru haruslah yang pertama, proses pembelajaran dapat menampung gaya belajar ataupun gaya berfikir murid yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, mengenal pasti gaya pembelajaran dan berfikir murid-murid kelas. Yang ketiga, melaksanakan aktiviti yang dapat merangsang ketiga-tiga gaya pembelajaran murid. Seterusnya kita tengok kepada peranan guru dalam gender. Gender ini dapat dibahagikan kepada dua perkara, iaitu yang pertama adalah murid-murid ataupun pelajar perempuan dan juga pelajar lelaki. Baiklah, di sini peranan guru adalah yang pertama, dapat memberikan kesedaran ke atas batasan perhubungan dalam pergaulan. Yang mana pergaulan di antara lelaki dan juga perempuan harus diingatkan sentiasa batas-batas yang perlu. Baiklah, seterusnya yang kedua, guru perlu melaksanakan aktiviti yang dapat membuatkan murid dapat berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. Baiklah, seterusnya kita akan melihat apakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi bagi mengatasi isu ketidaksamaan di sekolah. Baiklah, peranan guru di sini dapat dibahagikan kepada 4, iaitu yang pertama adalah peribadi, yang kedua adalah profession, yang ketiga adalah amalan dan yang keempat adalah tingkah laku.
Baiklah, untuk peranan guru secara peribadi, iaitu guru sebagai cerminan yang baik kepada pelajar. Guru mestilah menunjukkan tingkah laku, budaya, percakapan yang baik kepada murid. Sebagai contoh, guru menerapkan nilai murni kepada pelajar dari segi perlakuan, pakaian dan juga percakapan. Seterusnya, peranan guru dari segi profesion, iaitu di sini guru perlu membimbing pelajar mencapai potensi diri dalam pencapaian akademik, sosial dan juga vokasional. Guru juga boleh merancang pembelajaran yang sesuai dengan keupayaan pelajar. Dan yang ketiga adalah guru perlu menyediakan bahan yang mencukupi untuk memudahkan pelajaran pelajar. Seterusnya, peranan guru sebagai ejen adalah amalan, iaitu guru perlu mengubah sikap dan pandangan terhadap pelajar supaya konsep diskriminasi dapat dielakkan. Sebagai contoh, guru perlu menapis bahan pengajaran sebelum diajarkan bagi mengelakkan unsur negatif dan sensitif kepada pelajar. Seterusnya, peranan guru sebagai tingkah laku, iaitu guru perlulah menjadi suri teladan kepada pelajar. Contohnya, guru mestilah berakhlak baik dan mudah mendidik pelajar berkelakuan baik. Seterusnya, guru sentiasa menampilkan diri dan tingkah laku yang positif kepada pelajar. Ini kerana supaya murid-murid dapat melihat guru itu sebagai satu contoh untuk mereka jadikan idola kepada diri mereka sendiri. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada pensyarah. Sekian, terima kasih.